Okey, okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ni. Tengok tajuk kita pada hari ni selepas kita dah belajar dua tajuk. Tengok balik dua tajuk dalam 9.1 kita belajar apa? Kita belajar tentang rundingan yang Tunku Abdul Rahman pergi ke London, betul? Bila dah balik rundingan, kita anggap rundingan ini berjaya sebab salah satu kejayaannya ialah menentukan kemerdekaan kita tidak lewat daripada 31 Ogos. Dan semalam kita belajar tentang tajuk 9.2 iaitu tentang Suruhanjaya Raid. Pelajar dah jelas. Pada hari ini kita nak sambung. Dalam Suruhanjaya Raid dah habis. Kita nak sambung langkah mengubal perlembagaan ni. Okey, pelajar boleh tengok pada muka surat 222. Okey, boleh highlight, boleh tanda pada nota awak ni. Saya harap pelajar gunakan semaksimum yang mungkin nota itu sebab itu kita nak baca. Buku teks ni kita tak boleh nak guna sangat ni. Kita nak rujuk sebab ini adalah buku yang akan adik kita guna lagi pada tahun depan ni. Baik. Tengok tajuk kita, key utama dia adalah langkah penggubalan. Nama pun penggubalan. Kita nak gubal. Yang dah ada kita nak tengok balik. Ini nak perincikan balik apa yang kita belajar dalam Suruhanjaya Raid. Okey. Bila Suruhanjaya Raid, tengok awal-awal ni kita tengok dia nak buat perlembagaan, dia telah mendapatkan memorandum. Apa tu memorandum? Semalam kita dah belajar. Semalam kita dah belajar tajuk memorandum ni. Saya dah cerita dengan detail. Dalam video tu pun ada. Memorandum ni apa dia? Apa tu memo? Cuba tengok balik. Semalam kita dah belajar tu. Termasuk kalau orang yang nak menyatakan sesuatu, sama ada setuju atau tidak, dia boleh menghantar secara bertulis ataupun secara lisan. Itu penting. Okey. Jadi, bila dah dapat memorandum, dah ada rundingan. Rundingan semalam kita belajar dengan siapa? Dengan Menteri Besar, dengan Sultan, dengan pegawai tinggi. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita nak tariklah pelajar nak conteng dekat awak punya, kita boleh conteng. Memorandum ini ialah secara lisan dan bertulis. Kita boleh conteng. Silap aja pula Okey. Kalau rundingan, kalau kita nak tambah semalam, rundingan yang kita tengok adalah rundingan bersama siapa? Ni. Mungkin kita boleh tambah dengan Menteri Besar, MB, Raja-Raja Melayu dan sebagainya. Ini pelajar boleh tengok tajuk semalam yang ada 3 bulat. Cuba tengok balik. 9.2. Yang ada 3 bulat ni. Nampak ni? 1, 2, 3. Betul? Ini memorandum. Ini. Sebab dia bersambung. Sejarah ni kita belajar ikut kronologi. Okey. Dah ada 2 ini, barulah Suruhanjaya Raid yang ada 5 orang yang berkepala botak tu. Dia ni merangka draft. Buat rangka dulu. Baik. Kalau soalan tanya. Kalau soalan tanya lah berapa banyak memorandum yang diterima? Ini saya letak warna hijau. 131 memorandum. Maksudnya ramailah orang yang menghantar pandangan, menghantar cadangan. Mungkin ada yang menghantar bantahan. Kita tak tahulah siapa dia. Ini. Kalau tanya ni, siapakah yang menghantar memorandum? Raja, parti politik, badan awam, orang perseorangan, macam kita lah Dan memorandum ini, dia tak lari daripada beberapa perkara lah. Ini. Dari segi apa? Pentadbiran, kewarganegaraan. Macam mana warga negara yang kita nak? Kedudukan istimewa orang Melayu macam mana? Bahasa
pendidikan. Kalau pelajar faham pada 5 ini, nanti kita akan nampak bahasa Melayu macam mana. Kedudukan istimewa orang Melayu macam mana. Cuba kita tengok dekat nota tu, dia ada nanti. Satu-satu. Bab ini detail. Kita detail sikit lah. Walaupun dia senang, kita baca, tapi kita kena faham. Okey. Ingat balik. Yang 3 awal tadi. Memorandum kepada macam mana. Perundingan dengan siapa? Buat draft. Berapa jumlah memorandum? Siapa yang buat? Siapa yang menghantar memorandum? Apa yang dibincang dalam memorandum? Ini 3 ini. Kalau kita tengok di sini, ini ialah tentang jumlah. Ini ialah tentang siapa yang hantar. Siapa yang hantar memo. Perkara dalam memo. Dia ada 3. Benda-benda soalan ni kita tak boleh jangka. Sebab kita dah mula nak bina soalan akhir tahun ni. Sebab kita ada lebih kurang sebulan lagi nak exam. Sebulan ni. Minggu pertama bulan 11. Sekarang dah minggu pertama. Minggu kedua dah, bukan minggu pertama. Dah minggu cepat benar masa. Harap-harap tak cuti apa. Cuti apa? Covid lah. Menteri kita pun dah ada. Menteri agama kita pun dah kena apa? Covid. Baru menteri pun dah mula kuarantin diri. Okey. Kita tengok yang pertama ni. 1, 2, 3. Okey, ini memorandum dari raja. Apa yang raja-raja minta? Cuba tengok. Lagi sikit ni. Apa yang raja-raja minta? Okey, cuba baca sekejap. Baca untuk kita faham. Dia ada beberapa perkara yang raja kita minta. Bagusnya raja kita dulu. Berani dia jumpa Inggeris ni. Minta. Dia macam yang pertama tu. Macam Suruhanjaya Red buat tu yang pertama tu. Apa dia? Dia minta apa? Ketua negara. Ni ketua negara ni. Dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong. Sampailah sekarang. Kalau tak ada Suruhanjaya Red, tak adalah orang yang mencadangkan yang di-Pertuan Agong. Dia cadang bagus. Walaupun dia orang putih, dia nak juga pemerintah kita ni diketuai oleh orang apa? Orang Melayu ataupun penduduk asal kita. Raja lah. Baik. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong ni, dia berdasarkan kekanan. Apa kekanan? Masuk senior lah. Senior kan? Macam kita ni berapa tahun sekali Agong? Ni. 5 tahun sekali. Sampai sekarang kita akur. 5 tahun sekali kita tukar. Dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kita nampak Lepas Agong kita sekarang, Agong kita siapa? Siapa Agong kita sekarang? Agong pun kamu tak tahu, ya Allah. Kamu ni banyak sangat makan cokodok lah. Apa Agong? Sultan mana Agong? Sultan Pahang. Siapa timbalan Agong? Timbalan Agong siapa? Sultan Johor. Maksudnya selepas Sultan Pahang, Johor naik. Okey, baik. Dan kita tengok apa tugas Agong. Ini kita kena tengok bawah sekali tu. Dia kata apa? Raja-Raja Melayu ni dia kena melindungi hak istimewa orang Melayu dan kaum lain. Sampai sekarang lah. Apa yang ada ni? Dot yang pertama ni, kotak yang pertama ni senang pelajar ingat. Dia ada Pertuan Agong. Lepas tu, senior. 5 tahun sekali, persetujuan raja-raja. Apa yang kita nampak? Itu kita kena aplikasikan dalam jawapan kita lah. Ini Agong. Kalau raja lain raja dia tak adalah ke kanan. Biasanya raja dia ada jurai-jurai dia. Macam Perak kita ada sistem dia. Selepas Sultan Nazrin, siapa? Dia ada naik dia naik. Itu kita kena cerita bab lain lah nanti. Baik. Yang kedua,
Memorandum daripada parti politik. Ini yang kedua. Tadi daripada raja. Tulis nombor senang. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Baik, daripada parti politik dan orang awam. Pihak awam kita lah, pihak awam. Okey, apa yang diminta situ? Cuba tengok. Saya besar kan? Apa yang orang awam minta? Parti Perikatan. Yang terdiri daripada siapa parti Perikatan waktu tu? UMNO. Lagi? PAS tak masuk. Mana ada parti bersatu waktu itu? Ya Allah. Parti Perikatan, siapa yang terlibat dalam parti Perikatan? Parti. Apa dia? MCA dan MIC. Ada parti bersatu pula. Nampak sangat atas sekolah nak tidur je. Okey, baik. Tengok sini. Parti Perikatan dikata memorandum ini namanya testament amanah politik. Dia ada nama dia ni. Parti Perikatan. Apa yang kita nampak di sini, Parti Perikatan dia minta agar, nampak sini, saya letakkan warna merah ni. Dia berbeza tentang jus soli. Kenapa? UMNO menolak pemberian kerakyatan secara jus soli. Apa tu jus soli dalam Melayu ni? Kita dah belajar. Kerakyatan terbuka. Dia kena adalah syarat-syarat dia. Contohnya yang mungkin kita katakan boleh kena tinggal berapa tempoh masa. Mahir bahasa Melayu. Tengok situ. Dekat nota awak ada kan? Di situ kita highlight kan. Okey. Dewan Perniagaan Melayu. Ini golongan-golongan orang kaya-kaya lah. Dia minta ketatkan soal warga negara. Ketatkan sikit. Jangan senang benar bagi warga negara. Dewan Perniagaan Cina pula. Ini Cina pula. Cina Semalaya. Dia kata warga negara menerusi kelahiran. Maksudnya senang cerita. Lahir, dia tanam Melayu, automatik lah kan. Kalau lahir di luar, berapa tempoh masa dia? Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Itu Melayu. Cina. India pula. Dia kata apa? Diteliti. India ni dia relax saja. Teliti. Dan Serani ni mau hak mereka dipertahankan. Maksudnya, setiap kaum yang besar lah waktu itu kaum-kaum utama, dia minta hak mereka ini dilihat, hak mereka ini dipertimbangkan, dan sudah tentu perlu dipertimbangkan adalah hak orang Melayu. Sebab mereka ini masyarakat yang majoriti. Okey, ini nombor 2. Nombor 3. Ini nombor 3. Kita dah belajar bab pendidikan ni dalam bab sebelum ini. Kita dah belajar apa? Laporan apa? Bans. Kita dah belajar tentang Fan Wu. Kita dah belajar tentang penyata apa? Razak. Good. Baik. Dalam sini kita nampak apa yang dibincangkan. MCA. MCA ni parti siapa? Cina. Good. Dia kata semua sekolah yang ada daripada aliran Inggeris dan vernacular perlu diteruskan. Dia minta. Teruskanlah. Dan mencadangkan. Supaya apa? Semua sekolah ni dia belajar bahasa-bahasa ni lah. Bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Ini dari segi pendidikan ni kita nampak dengan jelas lah Ini daripada orang awam. Bagus kita ni, kita nak supaya apa? Hak kita dipertimbangkan. Sebab awak ada hak. Setiap orang ni ada hak. Contohnya awak kena tangkap kan? Apa hak awak kalau kena tangkap? Hak untuk mendapatkan peguam. Hak awak untuk dibela secara adil.
Itu kita nak, ada hak kita. Awak beli nasi basi. Awak ada hak. Apa hak awak? Minta dia apa? Ganti semula. Tukar. Dia tak nak tukar. Ada cara lain. Takkan awak nak buat nasi basi awak ke balai polis pula. Ada nasi basi. Cuba memanglah dah semalam. Basi lah kan. Kita nak bawa juga boleh. Itu hak kita. Okey. Yang ketiga. Sorry. Yang kedua, dua besar ni. Ini dua kita, satu kecil. Ini satu besar. Ini dua besar. Faham Okey. Dalam satu besar ni, ada tiga yang saya letak betul. Dalam dua besar ni, nampak? Jadi, Surah Al-Jariah ni dikeluarkan draft. Apa itu draft? Draft. Macam awak buat karangan, ada draft kan? Tadi rangka draft. Draft tu nak betul lah tu Bukan nak betul lah. Berdasarkan memorandum tadi, dia keluarkan beberapa perkara yang dibincangkan. Okey, tengok. Sistem kerajaan persekutuan, nampak sini, negeri mempunyai kuasa tertentu. Contoh negeri ada power lah. Perak apa power dia? Contohnya Perak power. Setiap negeri ada power dari segi tanah, dari segi agama. Itu hak kita kan. Air. Contohnya. Lepas itu kewarganegaraan, jus soli. Apa maksud sini dia kata? Okey, tengok kena faham betul-betul Apa dia kata? Semua yang lahir di tanah Melayu, automatiklah jadi penduduk tanah Melayu pada waktu itu. Waktu itu Melayu ni majoriti kan, berbanding kaum lain. Baik. Yang ketiga, ini samalah yang raja-raja kita minta. Apa raja-raja kita minta? Yang ketiga tu, istimewa kedudukan orang Melayu ni dipertahankan, diteruskan. Hak kita. Contohnya, banyaklah. Reserve Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Konsep raja berperlembagaan dengan yang di-Pertuan Agong dipilih. Diterima juga. Ini yang diminta. Dan dua majlis mesyuarat. Yang ini saya dah detail sebelum ni. Kita ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, saya detailkan sikit di sini. Apa tu Dewan Negara? Macam Menteri Agama kita yang kena COVID kan, Dr. Zul, dia daripada Dewan Negara. Kenapa? Dia tak bertanding dalam pilihan raya. Dia ni kita panggil sebagai senator. Senator. Nanti kita detailkan ni. Dewan Rakyat ialah menteri-menteri kita yang bertanding dalam pilihan raya. Yang ini kita panggil sebagai apa? Ahli apa? Parlimen. Good. Ini parlimen. Parlimen Batu Gajah. Siapa parlimen Batu Gajah? Ahli parlimen Batu Gajah. Siapa? Jangan tulis Ahmad Mahmud pula. Siapa? India. Siapa dia? Siwa Kumar. Kamu kena tahu. Sebab kamu ni budak bagus. Tapi kalau pandangan kamu pun sama macam budak-budak kelas 4 sains visual 3. Macam mana? Tanya Agong tak tahu. Tanya ni tak tahu. Banyak sangat makan udang. Saya baru tahu udang rupanya ada tarik kena buang tarik. Tahu? Tarik macam ini rupanya baru saya tengok. Selama ni daripada kecil makan elok je masuk tarik dalam badan. Banyaknya tarik udang kita makan. Dekat otak dia pun kena buang rupanya. Macam itu rupanya. Kita bedal aja dapat udang dengan kepala-kepala kita hisap sekali kan. Rupanya hisap tarik rupanya. Patut sedap semacam je gaut datang Okey. Ini nombor 2. Okey, baca sekejap supaya kita jelas. Jangan laju-laju Bab ni kita slow and steady. Baca balik. Okey. Tengok apa nombor 1 tadi yang ada 3 tadi. Nombor 2 draft dan daripada draft dia pergilah nombor 3 besar ni. Ni reaksi masyarakat. Senang cerita ni,
Reaksi siapa? Reaksi ni ialah kalau pelajar-pelajar kita kelas belakang tu India dia tak faham. Apa itu reaksi cikgu? Apa tu reaksi? Awak mesti faham. Apa dia? Tindak balas. Tindak balas. Apa respon? Kalau kita panggil hari ni tak panggil tindak balas. Kita panggil apa? Respon. Apa respon? Okey. Mestilah ada yang nak, ada tak nak, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ini kita tengok. Bukan semua kita manusia ni bukan boleh kita paksa-paksa. Paksa perempuan nak kat kita. Mana boleh? Paksa lelaki nak kat perempuan tak boleh juga. Nampak? Apa kita nak sini? Ahli UMNO. Ahli UMNO ni parti perikatan lah. Tidak bersetuju. Nampak ni? Dengan jus soli tadi. Itu nanti kita nampak win-win situation lah. Ada yang kaum lain menang, ada yang kita kalah. Tapi kita kena terima lah. Sebab kita ni negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk berbilang kaum. Kita bimbang kedudukan istimewa orang Melayu ni tergugat. Kita kena kongsi lah sikit. Banyaklah kita kena kongsi, bukan sikit. Dan kita minta, ini. Apa yang diminta ni dilihat. Agama Islam diakui sebagai agama sampai hari ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ketiga-tiga ni kita nampak nanti ada dalam Surah Al-Jarid. Hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga ini awak ingat dah dapat tiga. Tiga je. Senang aja. Okey. Ini UMNO. Parti yang menang. PAS menang juga. Menang satu kursi. Okey. Parti PAS, dia pula buat apa? Dia mengkritik tentang jus soli tadilah. Dia mengkritik kerana tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Dan sama dengan ini juga dia nak apa? Kedudukan Islam menjadi asas kepada pemerintahan negara. Bahasa Melayu, bahasa rasmi. Jadi kita nampak ini hampir samalah ini. Bahasa Melayu sini, Islam sini. Maksudnya apa yang PAS risau sama dengan UMNO risau. Sebab kita daripada parti yang majoritinya orang Melayu pada waktu itu. UMNO tak ada orang lain, Melayu saja. PAS Melayu saja. Ini kedua parti Melayu yang paling besar dulu, kini dan selamanya lah. Sampai ini parti sebab parti-parti lain kita tengok dia parti yang terbuka berbilang kaum. Okey. Yang ketiga Dato' On. Ini pengasas UMNO. Pada waktu itu kita dah belajar. Dato' On ni bukan UMNO lagi. Dia dah keluar UMNO. Dia dah tubuh parti lain. Ini parti dia. Sama juga dengan UMNO dan PAS. Dia menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Nampak? Ketiga-tiga parti ni tolak. Jadi kita nampak dia orang ni siap mengadakan kongres lagi. Kalau kongres ni kita kata apa? Perhimpunan. Kita dah lama tak ada perhimpunan. Semenjak apa? Semenjak sekolah buka kan. Udah rindu nak nyanyi lagu Negeri Perak kan. Apa lagi? Udah rindu nak baling batu dekat kawan. Lama tak dapat baling batu dekat belakang dia kan. Itu nampak. Okey. Itu. Dan ini tiga ni parti pada saya Melayu lah. Dan masyarakat Cina pula. Dia ada masyarakat Cina, ada India Dia nak apa? Bahasa Mandarin dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Dia minta ini sebahagian. Bukan semua. Dan India pula dia kata apa? Bahasa Tamil diberi perhatian. Senang kita rumuskan. Apa rumusan kita? Setiap kaum dia nak apa? Kepentingan bahasa agama mereka ini dipelihara dan dijaga. Sampai sekarang kita nampak. Saya pergi Kuala Lumpur 2 minggu lepas sesat.
Dia tulis, saya nak sewa, saya booking dekat Agoda. Hotel, Prescott Hotel. Saya pun pergilah. Kok GPS bawa saya, tak ada Prescott, Court je. Lebih kurang macam itulah. Dia bawa ke hotel, saya kata, lalu melalui kuil India. Saya kata, ini betul ke hotel ni? Saya tengok semua orang India je. Tak ada Melayu. Saya berhenti, dia kata, minta maaf, hotel ni dah berubah. Rupanya GPS pun boleh nipu juga. Jangan hati-hati. Ni nak pergi taman, dia bawa kita ke kubur. Udah. Rupanya hotel tu dah tukar. Itu memang sebab salah saya juga tak update GPS code ni. Bila kata encik guna handphone. Guna handphone later lah. Sebab handphone ni kita selalu update. Dekat kereta ni kita jarang update. Guna handphone tak jauh pun, lebih kurang dalam 5 km daripada jalan tol Samadan je. Baik. Dan yang terakhir, kita nampak ni yang terakhir ni. 4, 5, 6, 7 ini. Jadi, lepas dah buat ini, dah ada memorandum, dah ada draft, 3 wakil kaum. Nampak ni? Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Ong Yok Ling, Ashley tak ada dah ya. Sam Baden, mereka ni berlepas ke London. Berlepas. Naik kapal terbang lah kau ya. Berlepas ke London. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi kita nak bincang dengan British tentang apa? Tentang isu warga negara dan isu yang belum muktamad. Dan draft yang dah siap tadi mungkin kita nak pindah lah sikit. Siapa kita? Dia orang ni lah. 4 orang tadi. Tak ada wakil Raja Melayu, tak ada. Sebelum ni ada wakil Raja Melayu. Contohnya Menteri Besar Perak, Menteri Besar Kelantan. Baik. Pindaan ini dibincang dalam Majlis Raja-Raja. Hebatnya. Dan dibentang. Dibahaskan di mana? Dibahaskan di Parlimen. Ini belum dekat lagi kita nampak dah lulus di Parlimen. Ni barulah draft ini kita panggil sebagai nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan berkuat kuasa secara rasmi sampailah hari ini. Inilah perlembagaan kita. Nanti kita akan tengok apa yang ada dalam perlembagaan. Semua kaum tak boleh pertikaikan. Jangan kita nak pertikaikan. Kita kena terima lah. Kita ni siapa? Rakyat apa? Rakyat marhain. Nampak? Kejayaan ini kita nampak. Apa kejayaan ni? Bila ada 4 kaum ni, apa nilai yang kita dapat? Ada Cina, ada India, ada Melayu. Apa nilai yang boleh kita ambil? Kesepakatan. Sepakat. Kerjasama. Tolak ansur. Nampak ni? Dia muafakat. Bersifat terbuka. Kena ada lah. Kita kena terima dalam masyarakat kita ni sifat-sifat macam ini. Kita kena ada. Dan yang terakhir ini. Toleransi antara kaum. Membolehkan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Bincangkan. Itu kajian kes. Kita buatlah kajian kes ni. Okey. Tengok. Selesai kita 9.3. Okey, sebelum itu baca balik.